Baik, kita boleh mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke 679. 679. Baik, siapa nak mulakan baca, silakan. Masih Kitabus Syiyam, bab puasa. Kebetulan bulan Ramadan. Cantiklah tu. Okey, sila. Ya. Baik, cantikkan 679 hadis sah. Hadis sah, matan dia dianjurkan bersahur. Hukum sunnah. Jadi di antara sunnah dalam puasa, iaitu kita disuruh bersahur. Sebab dengan bersahur itu adalah satu keberkatan. Itulah sayangnya Nabi kepada umatnya. Supaya apa? Kalau hadis sebelumnya menerangkan terus suruh segerakan berbuka. Macam hadis 678 contohnya. Ahabu ibadi ila ajaluhum fitran. Maknanya Allah berfirman dalam hadis qudsi diterangkan, iaitu hamba yang paling kucintai ialah mereka yang bersegera dalam berbuka puasa. Ikutkan akal kita, lambat-lambatkan buka banyak pahala, makin lambat lagi banyak pahala. Rupanya tidak. Cepat itu lagi banyak pahala. Maknanya dah masuk, kita pun berbuka, itu lagi banyak pahala. Yang kedua, kita suruh bersahur. Dan kalau ikutkan dua hal ini, teranglah dan nyatalah bahawa agama Islam ni bukan agama yang menyusahkan. Dan betapa sayangnya Nabi kepada umatnya. Seandainya puasa ini tanpa bersahur, sudah tentulah perut begitu kosong, dan mungkin pada siang hari lebih keletihan daripada kita bersahur. Kalau kita bersahur kuranglah, kalau tak bersahur lagilah letih. Jadi kemudian bila buka pula suruh cepatkan. Tengok betapa sayangnya Nabi kepada umatnya. Suruh bersahur, kemudian buka pula suruh cepat. Begitu juga solat malam. Solat malam ni pada bulan puasa, solat tahajud ni dah dipercepatkan, iaitu jadi solat tarawih. Kalau orang dah solat tarawih, malam tak perlu lagi solat tahajud. Tapi kalau nak buat juga, buatlah. Tapi kalau yang tak buat, itu satu kerenganan. Pada bulan puasa dah diawalkan tahajud. Selalu tahajud pada waktu sahur. Jadi sahur tu kita gunakan untuk sahur. Jadi tahajud dah dibuat awal dengan solat tarawih. Jadi sudah berganti dengan solat tarawih. Jadi seandainya kita tak melakukan solat tahajud pada bulan Ramadan, artinya kita sudah betul jalan dia, iaitu kerana bulan puasa kita punya solat malam sudah dipercepatkan, iaitu dengan solat tarawih. Sebab itulah banyak hal-hal yang meringankan umat ini, tidak menyusahkan umat.
sehingga suruh berbuat buka cepat, suruh bersahur. Kalau dua ni tak ada, betapa susahnya kita, atau sempitnya bagi kita agama ini. Dah lah tak boleh sahur, tak makan apa-apa malam, kemudian pada siang hari pula kita berbuka, lagi lewat lagi bagus contohnya. Itu dah menyusahkan kepada kita. Dengan ini, dapatlah kesimpulan itulah yang dikatakan rukhsah atau keringanan yang dilakukan oleh umat Muhammad ketika bulan Ramadan. Okey, lagi teruskan 680, sambung. Baca silakan. Dari Sulaiman. Tak ada orang. Sila. Ya, baik. 680 catatkan hadis sah. Matan, boleh berbuka puasa sekalipun dengan minum air. Hukum lil irsyad. Waalaikumsalam. Hadis 680. 680. Lil irsyad ni untuk pimpinan, Artinya, dalam hadis ini kita suruh berbuka dengan kurma, sebaik-baik kita berbuka mula dengan kurma. Kurang-kurangnya 3 biji kurma. Kalau tak dapati kurma, maka carilah air kosong. Mulakan dengan air kosong. Kita minum air. Dikatakan maka sungguhnya ia tahur, iaitu pembersih. Air kosong tu jadi pembersih. Ketika perut yang lama kosong. Dan seandainya biasanya lah orang-orang nak azan, dia bukan azan dulu, dia kena berbuka dulu dengan meminum air. Sekurang-kurang minum air kosong lah, baru dia pergi azan. Jadi kita yang di rumah, kalau waktu tu dah masuk, azan belum masuk, maka kita pandukan kepada waktu. Mungkin azan tu lambat sedikit. Si Bilal tu nak minum air, nak pergi tempat nak azan, dah makan masa juga kadang dalam masa 5 minit. Jadi kalau seandainya dah masuk waktu, di rumah belum azan lagi pun boleh kita berbuka dulu. Okey, teruskan lagi. 681. Okey. Saum wisol. Saum ni kita sebut puasa lah, senang. Puasa wisol sebut. Berpuasa, sebut puasa senang. Puasa.
Ya. Saum tu kita sebutlah puasa. Apa puasa? Sebab kita puasa ni belum ada bahasa yang rasanya tak baik. Jadi kita sebutlah puasa. Nanti kalau saum tak faham pula. Sebab saum tu bahasa Arab. Tapi kalau solat tak apa. Kalau sembahyang kita tukar dengan bahasa solat, tu lagi baiklah. Sebab sembahyang pun ada makna yang tak baik. Jadi kita sebut solat tu lagi baik. Macam saum ni, kita tak biasa dengan sebutan tu, dan kalau kita maknakan puasa pun rasanya belum ada bahasa yang tak baik pada makna puasa. Baik, kita catatkan dulu. Hadis 681. Hadis sah. Matan dilarang menyambung puasa. Terus menerus. Disebut bracket puasa wisol. Hukum haram. Ceritanya dalam hadis ini, Rasul melarang orang puasa wisal, puasa sambung menyambung. Lalu ada seorang lelaki Muslim, dia kata, sungguhnya Tuan berwisal. Lalu Nabi kata, wa ayyukum misli, dan adakah yang di antara kamu yang seumpama aku? Ini abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku tidur, Allah memberi makan aku, dan memberi minum aku. Lalu lelaki itu tidak berhenti daripada wisal, dia sambung. Lalu Nabi lawan dia sehari, 2 hari, bersambung-sambung, tak ada buka. Lalu masuk 3 hari, anak bulan pula timbul. Kalau kata Nabi, lau ta'akharal hilal lazidtukum. Kalau bulan ni lewat, nescaya aku tambah lagi buat kamu. Untuk apa? Untuk jadi satu pengajaran buat kamu, siapa yang boleh tahan. Jadi sebenarnya Nabi larang kita berpuasa wisal, sambung menyambung. Macam kalau orang bertapa, bertapa ni dia tak makan tak minum, bersambung terus. Kadang sampai 40 hari dia duduk bertapa. Di bawah pohon, di dalam gua. Itu sebenarnya itu bukan Islam, bukan cara Islam. Puasa macam itu dikatakan puasa mengabdi diri kepada syaitan, kerana nak mendapatkan ilmu-ilmu daripada syaitan. Maka sanggup dia melakukan ibadat yang melanggar syarak. Sebab itu dia buat petapaan. Sedangkan petapaan tu tidak ada dalam agama. Kalau ikutkan puasa-puasa orang-orang yang dahulu, mereka malam berbuka. Seperti contoh puasa Nabi Daud, dia selang-selang. Puasa Nabi Zulkifli, dia siangnya puasa, tapi malam dia buka. Ini tak terus menerus. Itu jangan buat. Orang Jawa ada juga sebut puasa pati geni. Pati geni makna seminggu. Seminggu terus menerus, seminggu disebut pati geni. Itu semuanya adalah puasa-puasa untuk mendapatkan ilmu-ilmu daripada apa? Daripada syaitan. Sebab ajaran itu bukan ajaran agama, ajaran syaitan. Jadi puasanya bukan kerana Allah, tapi kerana nak mendapatkan ilmu syaitan itu. Kita jangan buatlah yang disyariatkan. Lagi 682, siapa nak baca? Sila.
Ya. Baik, 682. Ya. Catatkan hadis sah. Matan, dianjurkan supaya puasa Ramadan dijadikan latihan untuk meninggalkan dusta dan perbuatan-perbuatan jahat. Yang kita kerjakan di luar Ramadan. Hukum yang kita kerjakan di luar Ramadan. Hukum lil irsyad. Oh, laju ya? Tak apa. Tak apa, tambahkan sikit nanti. Oh, okey, nanti saya offkan untuk ni supaya semua dengar. Okey. Baik, saya ulang balik ya. Saya ulang balik. Hadis ya 682, hadis sah. Matan, dianjurkan supaya puasa Ramadan dijadikan latihan untuk meninggalkan dusta dan perbuatan-perbuatan jahat yang kita kerjakan di luar Ramadan. Hukum lil irsyad. Ya. Baik, hadis ini hadis yang popular selalu. Ya, pendai-pendai, ya, mereka ya membacakan hadis ini ya pada bulan Ramadan ini. Ya, jadi hadisnya apa? Saya bacakan Arabnya. Ya, sabda Rasulullah SAW katanya, "Man lam yadah qaula zuri wal amali bihi wal jahli." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor dan beramal dengannya dan perbuatan bodoh, ma falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah hajat fi pada an yada'a ta'amahu wa syarabahu, bahawa ia meninggalkan makannya dan makan dan minumnya. Ya. Jadi kalau kita berpuasa tapi mulut ya tidak boleh meninggalkan perkataan-perkataan dusta ya dan juga beramal dengan ya dengan kata-kata dusta dan juga ya tak meninggalkan kerja-kerja ya buang masa bodoh ya, maka Allah tidak berhajat dengan puasanya ya. Bahawa dia meninggalkan makan dan minum ya tidak ada apa yang yang diterima oleh Allah, melainkan apa? Melainkan lapar dan dahaga, tak dapat pahala ya. Jadi artinya bulan puasa ni kena banyak sabar. Ya, mungkin sebelum puasa tu ya kaki tengking, kaki marah ya dan berbagai-bagai lagi. Pada bulan puasa tu ya kawal, sabar ya. Itulah ya maksud hadis ya. Okey, kita teruskan hadis selanjutnya. Siapa nak baca silakan. Buka mic kalau nak baca. Buka mic. Yang nak baca. Mic tak buka. 683 ya. Silakan. Okey. 683 dari Aisyah. Tak dengar suara. Tak buka mic. Suara tak ada.
Oh, hilang. Ulang balik dari Aisyah. Ulang balik dari Aisyah. Oh, lain tak baik. Okey, orang ganti. Okey ya. Lain tak apa baik. Okey, sila. Sila. Okey. Jadi dia berkata adalah Nabi SAW mencium bajunya, mencium pergehat yang sarung dan berubah serak. Padahal dia tahu, tetapi adalah dia orang yang paling dapat menahan nafsunya dari kata kamu. Baik, catatkan hadis Muslim ya. Muttafaq alaihi. Muttafaq alaihi, tetapi lafaz itu bagi Muslim dan dia tambah pada satu riwayat di dalam Ramadan. Ya, 683 hadis sah. Matan boleh menyentuh dan mencium isteri dalam puasa. Hukum mubah. Mubah tu maknanya harus, ya, boleh. Jadi dalam hal puasa ini, maknanya suami isteri dia boleh berpegang, berpegang-pegang, dan juga boleh mencium kalau nak berjalan ke apa, nak pergi jalan, jadi kebiasaan ni, biasa dia bersalam dan cium, itu maknanya tidak membatalkan puasa. Ini hukum. Rasul sendiri melakukan demikian, bukan kerana syahwat, tapi kebiasaan, gurau-gurau, pukul memukul contohnya, itu maknanya tidak membatalkan puasa. Lagi 684 siapa nak baca? Yang sama orang sama pun tak apa, boleh, silakan. Dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW berbekam padahal dia muhrim dan berbekam padahal dia sawung. Riwayat ini oleh Bukhari. Okey, catatkan ya. 684 hadis sah. Matan boleh berbekam di waktu puasa, di waktu berpuasa dan ihram. Boleh berbekam di waktu berpuasa dan ihram. Hukum tidak membatalkan ibadat tersebut. Baik, ya. Ini bab hukum, berkaitan dengan hukum, ya. Nah, yang kita belajar ni ialah hadis-hadis berkaitan dengan hukum, ya. Jadi di situ hukumnya tidak membatalkan ibadat tersebut. Artinya, bahawa orang yang berpuasa tadi dia berbekam, dan juga kalau dia berihram, muhrim tu mana ihram, orang yang berihram, muhrim tu. Muhrim orang yang berihram, mahram atau orang-orang yang tidak boleh kita berkahwini dia, atau mahram, ini muhrim,
Muhrim orang yang berihram. Jadi orang berihram kalau dia berbekam pun tak batal ihramnya. Dan kalau dia berpuasa juga, dia berbekam tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau kita kiaskan kepada orang yang menderma darah, ya kalau seandainya ya menderma darah itu tidak memberi kesan kepada tubuhnya, sehingga dia dengan derma darah tadi dia terpaksa, lepas tu terpaksa dia membatalkan puasanya. Ya, contohnya pitam dan sebagainya. Kalau macam tu, ya dia tidak perlu menderma darah. Tapi kalau seandainya dia kuat, dia derma darah pun tak ada apa-apa, dia tidak membatalkan puasanya. Ya. Begitu juga kalau dia ya dikenakan injection ke apa, ya, maknanya tidak membatalkan puasanya, ya, selagi ia bukan masuk daripada rongga kita. Kalau berkaitan cucuk di mulut, di lidah, ya, itu maknanya ia boleh membatalkan puasa macam tu. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Buka mic, ya. Hadis 685. Buka mic. Siapa nak baca? Okey, sila. Jadi Sadat beritahu bahawasanya Nabi SAW menjadi seorang yang sedang berbekam dalam Ramadan tidak. Maka tak tanya, yang berkumpul puasa yang berbekam dan berbekam. Bila-bila dia oleh iman. Tetapi kerana itu, disesatkan oleh akal dan dibentuk dari manusia. Ya. Jadi saya catatkan dulu, ya. Hadis 685 hadis sah. Matan mengingatkan supaya berhati-hati berbekam di waktu puasa. Kerana berbekam itu terkadang boleh membatalkan puasa. Hukum makruh berbekam jika ia takut terganggu Jadi hadis ini, ya, hadis hanya memberi peringatan. Kalau seandainya, ya, dengan berbekam itu terganggu puasanya sampai membatalkan puasanya, maka sebaiknya tak payahlah berbekam, ya, ketika berpuasa. Ya, seandainya itu baik buat dia, ya, dan dia tahan, tak ada mengapa, ya, bukan sesuatu yang membatalkan. Ya. Baik, kita sambung lagi. 686 kejap, ya. Siapa nak baca buka mic, ya. Silakan. Okey. Hadis 686 dari Anas bin Malik yang berkata, pertama kali dimasukkan berbekam bagi orang yang berpuasa adalah dalam suasana dan akhir tahun berbekam dalam keadaan puasa. Pada itu sahabat mendengar dia lalu berkata, benar membuka dua ini. Kemudian setelah itu Nabi SAW beri sementara
686 hadis sah. Matan, asalnya berbekam dalam puasa itu dimakruhkan. Kemudian diberi kelonggaran kepada siapa saja yang berhati-hati. Hukum mubah. Itu ya. Hadis ada yang menerangkan ya tentang Nabi ya seolah-olah macam melarang ya. Tetapi sebaliknya pula Nabi memberi kelonggaran atau disebutkan sebagai rukhsah ya bagi orang yang berbekam tapi dia berpuasa. Itu artinya ya suruh berhati-hatilah. Seandainya berbekam itu memudaratkan puasanya, jangan berbekam. Tapi seandainya ia menjadikan satu kesehatan buat dirinya, maka berbekamlah ketika puasa, tidak membatalkan. Lagi ya, hadis selanjutnya 687. Siapa nak baca? Silakan. (687) dari Aisyah. Orang yang sama? Okey, sila. Dari Aisyah. Siapa yang nak baca tadi? Silakan. Dah. Berebut pula. Siapa nak baca ni? Dah, silakan. Okey. Okey. Catatkan 687 hadis lemah. Matan, boleh bercelak di waktu puasa hukum sebab mubah. Sebab mubah. Harus. Mana hadis ini adalah hadis lemah dan diterangkan oleh Tirmizi, katanya tidak ada satu pun hadis yang sah dalam bab ini, iaitu bab berkaitan dengan celak ni. Tapi kita lihat juga budaya orang Arab. Dia juga lelakinya juga bercelak. Jadi bukan suatu yang wajib tapi celak baik lelaki ataupun perempuan bercelak. Sebenarnya celak itu adalah satu ubat mata sebab itu sekarang ni banyak celak-celak ni hanya untuk kecantikan sahaja dan tidak ada untuk rawatan. Celak yang mereka cipta dulu, orang-orang dulu, celak tu jadi satu ubat untuk mata. Jadi mata mereka cerah, terang dengan bercelak. Tapi sekarang ni banyak
ya, celak-celak apa, semua untuk ya hiasan saja. Tak ada rawatan. Yang itulah yang elok tu. Tu yang pensil-pensil tu tak ada, untuk cantik boleh lah. untuk eh. Masukkan mata tu jadi ubat tu. Ya. Ya. Jadi ya, yang sekarang ni untuk banyak untuk kecantikan je. Ya. Sebab itu orang-orang dulu ya disebut tentang hal celak ni. Sebab itu celak tu boleh merawat mata. Kita tak bercelak pakailah cermin mata. Ya. Celak lama tu tak tahu ada lagi ke tidak yang dulu ada ya. Yang siap celup-celup dulu. Ada. Yalah. Itu dia punya hina dengan inai. Ya kalau dia memang resap pada kulit, ya, dia resap inai yang asal pun dia resap pada kulit, tapi yang biasa tak resap tu dia hanya lekat pada luaran saja. Itu biasanya itu tak lepas air. Ya, tapi kalau dia resap ke kulit, itu boleh. Tak kira nama hina ke atau inai ke, ya, biasa India lah sebut hina. Ya. Jadi kalau kita pakai dia memang resap, ya, itu maknanya jenis yang resap lah. Ya. Kat kulit, inai sebab dia sakit sagu, kena sagu dia punya kuku tu. Ya, tak elok pakai inai. Ya. Kat rambut pun boleh. Ya. Biasa kalau orang-orang kena sagu tu dekat kuku tu, sakit kuku lah senang kira. Elok dengan inai. Ya. Inaikan. Maknanya ya, yang asli tu maknanya tak ada, mana dia serap pada air, tak ada masalah. Ya. Hanya dia berwarna. Tapi warna tu memang resap pada kulit. Macam tu lah. Okey, teruskan. 688 ya. Siapa nak baca? Tadi berebut dah, yang kedua pula. Baik, 688 catatkan ya, hadis sah. Matan dia, orang yang lupa bahawa dia berpuasa lalu makan dan minum, kemudian teringat, diperintah meneruskan puasanya. Hukum puasanya tidak batal.
Diperintah meneruskan puasanya. Meneruskan puasanya. Baik ya. Dikatakan dalam hadis ini, mereka yang berpuasa tapi terlupa makan, minum sampai sendawa. Ya, dah sendawa baru ingat. Aku puasa. Ya. Dah kenyang betul dah. Katanya katanya di sini, ya Allah memberi makan dan minum untuknya. Ya, rezeki. Ya. Tapi dululah pengalaman budak-budak sering terlupa. Ya. Sering terlupa. Ya. Kadang minum, kadang makan terlupa. Dah tua-tua ni ingin juga lupa, tak lupa pula. Ingat je. Kalau terlupa kenyang juga kan. Yalah. Kalau nyanyi. Itulah. Ya, masa muda-muda dulu manjang terlupa ya, asyik terlupa ya. Itu maknanya kita tahulah hukumnya. Kalau seandainya ya, kalau orang tu termakan, terminum, kita bagilah tahu kat dia, teruskan ya puasa tu ya. Tak batal. Sebab tak sengaja ya. Rezeki lah tu. Yalah, Allah bagi rezeki kata Nabi. Ya. Okey, 689. Hukum puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. 689, okey. Silakan. Sahih. Okey, catatkan ya. 689 hadis sah. Matan, orang yang kerana lupa kejap orang yang kerana lupa makan dan minum dalam puasa tidak ada qada dan denda. Hukum sebagai satu ketentuan. Mana dia lupa. Ya, maka tidak ada qada dan tidak ada kifarah buat dia. Ganti tak ada, denda tak ada. Macam tu. Ya. Baik, 690. Okey. Okey, catatkan 690 hadis lemah. Matan, muntah dengan sengaja
membatalkan puasa. Hukum sebab sengaja atau tidak, koma, tidak membatalkan puasa. Jadi di sini darjat dia ada lemah. Ya, darjatnya lemah. Jadi dalam kandungan hadis disebut matan. Ya, matannya katanya kalau sengaja muntah batal puasa, kalau ya tak sengaja itu tak batal. Jadi sebenarnya hadis ini lemah, tidak boleh dijadikan sebagai hujah mengikut dalam segi hukum. Jadi apa hukumnya? Sengaja atau tak sengaja, dia muntah bukan yang membatalkan puasa. Asal benda tu tidak ditelan. Tidak ditelan balik, dikeluarkan, bukan ditelan. Macam ibarat kita meludah, kita keluarkan macam tu. Jadi tidak membatalkan puasa. Jadi teruskan puasa. Kadang tak sengaja muntah, macam baby kan tiba-tiba muntah susu kan. Itu makna benda yang tak sengaja. Tapi kadang perlu disengajakan kerana rasa lain macam. Ya, perlu disengajakan muntah. Jadi lawyer. Jadi perlu dimuntahkan. Jadi tidak membatalkan puasanya. Ya. Syaratnya macam itulah, maknanya kita keluarkan dia, bukan kita memasukkan dia. Ya. Baik, 691. Kalau misalnya kata tercapai, kita boleh keluarkan, ya, tercapailah, kita keluarkanlah. Kalau yang tak tercapai, dia tertelan balik, ya, ia tidak membatalkan puasa. Boleh. Kalau seandainya sendawa dalam solat, ya, macam ni, sendawa dalam solat, seandainya dia sudah sampai ke lidah, ya, maka kita ambil telekung tu, kita ludahkan pada telekung kita. Bagi perempuan dia ada telekung, ya, maka diludahkan pada telekung tu. Jangan telan. Ya. Telan batal puasa nanti. Ya. Seandainya ia terkeluar sampai ke lidah, kita keluarkan dia. Kalau ikutkan dalam hadis, kalau kita di tanah, kita ludahkan ke kiri. Tapi kalau dalam jemaah ke ataupun dalam berjemaah ataupun kita kena ludahkan pada kita punya kain. Mana kalau telekung, ludahkan pada telekung macam tu. Ya. Itu caranya. Ya. Itu bukan kencing. Ya. Itu bukan kencing, tak najis, ya. Kalau ia berupa seperti ludah saja, itu tak mengapalah. Ya, memang kita telan, ya. Kalau kita rasa lain macam tu, kita keluarkanlah. Okey. Satu lagi Ustaz nak tanya. Yang pasal muntah tak sengaja tu, biasanya kalau mengandung tu Ustaz, dia dah muntah, dia tak sengaja ni. Ya. Dia kan kerap. Kerap. Tak tahu, dia tak sengaja ya. Tak sengaja. Ya. Yang sengaja tu pasal kita kadang terasa lain macam. Ya, lawyer ke apa kan. Kita sengajakan muntah lah. Ya. Kalau tidak, rasa macam tak sedap pada perut kita, badan kita. Ya. Lagi?
1691 sekat dengan 692 ya. Siapa nak baca? Kena 2 ni. Satu hukum. Berebut lagi. Siapa dulu? Okey, siapa dulu? Okey, pada tahun kemenangan ke Mekah di dalam Ramadan, maka dia dan ulama berpuasa bersama lagi kemudian dilakukan hati alaih, lalu ia angkat dia ke atas hingga dilihat dia boleh ramai, lalu dia minum. Dia katakan kepadanya sesudah itu bahawasanya sebahagian orang sedang berpuasa, maka katanya mereka itu okey. dan perkataan sahabat dikatakan kepada dia bahawasanya orang telah kepayahan dengan berpuasa dan mereka hanya berpuasa pada kesukaan. Maka kita seperti nasi dan asal yang dia minum. Jadi dia Ya. Okey, catatkan 691 dengan 692 satu hukum ya. Hadis sah. Hadis sah. Matan dia, musafir yang berbuka dan berpergian bracket kepayahan diperintah berbuka puasa. Hukum wajib. Ya, walaupun ya puasa itu puasa wajib sekalipun, contohnya puasa Ramadan. Ya, kalau dia bepergian musafir, ya sehingga kepayahan, kehausan, ya, macam contohnya Nabi, ya, pada keluar ya ke Mekah pada tahun kemenangan Mekah. Masa itu ya dalam keadaan yang panas, ya, jadi cukup kepayahan. Diterangkan katanya sesudah asar, dah dekat nak maghrib dah. Sesudah asar. Ya, asar pun masih panas lagi. Ya. Maka Nabi minta ya sekendi air. Lalu dia minum. Jadi orang yang tak minum tu dianggap sebagai derhaka. Jadi artinya ini satu rukhsah atau kelonggaran untuk orang yang berpuasa sesuai dengan dalil Al-Quran. Ya, fa in kana mardo aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan, ya maka gantilah hari-hari yang lain. Jadi ya seandainya kita bermusafir, kita ada rukhsah buat kita, sama ada kita nak berbuka ya ataupun kita nak meneruskan. Kalau seandainya kita ya boleh tahan untuk berpuasa, berpuasalah. Kalau seandainya kita ya nak berbuka ya dan ganti pada hari-hari yang lain, itu tidak salah sebab alasannya kita musafir. Ya. Jadi sebab itu hal ini kadang dipakai oleh segelintir ya orang bila masuk saja bulan Ramadan, ya, mereka pun musafir pergi luar negara. Pergi luar negara selama sebulan. Jadi dia tak puasa alasannya musafir. Balik tak ganti pun. Ya, masuk bulan puasa besok musafir lagi. Ya. Ini maknanya dia menipu. Ya, menipu diri sendiri. Jadi macam ni ya, dia tetap berdosa selama dia tidak mengganti puasanya.
Sebab puasa itu tidak boleh diganti dengan fidyah. Ya, puasa itu kena ganti dengan puasa. Ya. Untuk orang musafir. Ya. Kecuali dia orang yang tidak larat berpuasa. Itu tak payah musafir pun dia boleh bayar fidyah. Ya. Itu ya, keterangan hadis mengenai hukum orang yang musafir. Contohnya misalnya kita perempuan pergi daripada sini pergi Penang. Ya. Kenaikan selesa dengan kenderaan selesa sampai sana. Ya. Contohnya. Ya. Itu artinya satu rukhsah. Seandainya kita nak berbuka. Contohnya kita nak sengaja nak minum. Ya, dah sampai sana kita pun terasa nak minum, maka kita pun minum. Tidak ada dosa. Tapi dengan syarat kita gantilah beberapa hari yang kita tinggalkan. Macam tu. Ya. Tapi kalau kita contohnya kita bertahan untuk teruskan puasa, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Dan tidak ada salah juga kalau kita nak berbuka. Ya. Tapi makan dalam kereta lah atau minum dalam kereta. Janganlah kita tunjuk-tunjuk. Macam itulah. Hukum. Baik, ada nak tanya? Ya. Kita derhaka ni kalau dia tak berbuka. Sebab masing-masing dalam hal kepayahan dia sanggup nak bersusah payah. Itu dikatakan lepas tu mereka sebenarnya menunggu Nabi. Nabi mula, dia pun mulalah. Macam tu lah. Dia nak tunggu Nabi dulu. Nabi dah buat, dia pun buatlah. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula. Sadaqallah.